Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada yang dihormati Dr. Siti Azwa, pensyarah dan tutor HTB 201 iaitu kelas Critical Technique Thinking dan penonton-penonton yang dikasihi sekalian. Saya, Ahmad Yusof bin Ahmad Jasmine, bermetrik 148428 akan membuat pembentangan dari segi video bertajuk SWOT Analysis untuk perancangan kerjaya sebagai angkasawan. Sebelum saya meneruskan pembentangan ini, saya berharap kamu menikmati video yang akan ditayangkan. Marilah kita semua atas nama negara bangsa dengan tekad mulia padu berwawasan mencipta keagungan. Berpadulah kita semua di dalam satu suara dengan dentuman merdeka mendulang budaya bangsa untuk Malaysia tercinta. Malaysiaku gemilang, merdekanya terbilang, berdaulat dan makmur berjaya kami syukur. Malaysia kebebasan kedamaian, Malaysia kebahagiaan kebanggaan, Malaysia cemerlang terbilang, Malaysia gagah gemilang. Malaysiaku gemilang, merdekanya terbilang, berdaulat dan makmur berjaya kami syukur. Malaysia kebebasan kedamaian, Malaysia kebahagiaan kebanggaan, Malaysia cemerlang terbilang, Malaysia gagah gemilang, Malaysia kebebasan kedamaian, Malaysia kebahagiaan kebanggaan, Malaysia cemerlang terbilang, Malaysia gagah gemilang, Malaysia gagah gemilang. Jikalau nak tahu, video tersebut ialah mentor setiap saintis Malaysia iaitu Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Shukur. Astronomi, first Malaysian Astronomy, angkasa pertama negara Malaysia. Disebabkan beliau, ramai generasi terkini bercita-cita untuk menjadi angkasawan. Saya juga begitu. Kenapa? Adakah saya ini bagai angan-angan tai ayam? Dengan ini, saya akan menerangkan SWOT, kelebihan dan kelemahan dalaman saya dan juga kemampuan dan ancaman luaran terhadap kerja saya. Yang pertama, saya telah menetapkan hala tuju kehidupan terbesar saya, iaitu bukan sahaja untuk membangunkan diri, malah keluarga, bangsa dan juga negara. Pertama kepada bangsa Melayu. Yang kedua, saya mempunyai minat yang tinggi kepada sains dan teknologi. Minat yang tinggi dalam bidang sains dan teknologi membuatkan saya sentiasa mengikuti perkembangan terkini dalam bidang-bidang astronomi. Perkara ini memberi kelebihan kepada saya dalam persaingan untuk mendapatkan jawatan dalam bidang ini. Hal ini kerana saya mempunyai lebih banyak pengetahuan baru tentang bidang yang diceburi. Minat yang tinggi dalam bidang ini akan membezakan antara graduan yang komited terhadap kerjaya tersebut
dan juga graduan yang hanya melihat pekerjaan tersebut sebagai tempat untuk cari pendapatan. Yang kedua, saya mempunyai kemahiran IT yang tinggi. Kebanyakan pekerja zaman sekarang menggunakan komputer, chip, robot dan lain-lain. Jadi, kemahiran dalam perisikan komputer yang asas seperti Microsoft Excel dan Word juga amat penting kerana digunakan hampir setiap masa dalam dunia pekerjaan. Yang keempat, saya berdisiplin dan tidak pernah mengalah untuk mencapai sesuatu sasaran. Memberi kelebihan semasa menyelesaikan masalah baharu yang belum pernah dihadapi. Sikap berdisiplin juga akan dapat dielakkan, dapat mengelak masalah di tempat kerja. Dan yang terakhir, saya menjadikan aktiviti renang sebagai hobi utama saya. Seperti kita tahu, angkasawan perlu tiada tempat graviti situ. Jadi, untuk mereka bergerak, mereka perlu berenang. Jadi, saya menggunakan aktiviti renang sebagai hobi, sebagai lonjakan pertama untuk saya berlatih sebagai angkasawan. Kelemahan-kelemahan saya. Yang pertama, saya kekurangan dalam kemahiran kepimpinan. Hal ini kerana saya bersifat introvert dan juga susah untuk berkomunikasi dengan orang lain. Perkara ini boleh diperbaiki jikalau saya join banyak lagi aktiviti-aktiviti yang memerlukan pimpinan. Yang kedua, saya tidak mahir mengawal emosi, stres. Terdapat dua jenis stres, eustress dan juga distress. Saya terlebih eustress jika saya terbanyak positif dalam buat kerja, terlampau semangat sangat bekerja, dan juga distress jika saya terlampau negatif atau terlampau banyak kerja membuatkan saya sifat negatif. Yang ketiga, saya berfikiran terlalu jauh sehingga kehilangan fokus terhadap perkara di hadapan. Perkara ini memberi kesan buruk sebab saya tidak nampak jawapan yang terlampau atau biasa di hadapan kita. Yang keempat, kurang pengalaman bekerja sebagai penyelidik. Kekurangan pengalaman kerja dalam bidang fizik akan meningkatkan risiko pengangguran kerana majikan lebih cenderung untuk take pekerja yang mempunyai sekurang-kurangnya beberapa tahun pengalaman bekerja. Perkara ini dapat diatasi dengan menggunakan waktu latihan industri semasa belajar iaitu praktikal dengan sebaik-baiknya mengumpul pengalaman dan ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, saya terlalu obses dan terlalu mengambil serius dengan setiap perkara yang kecil. Sikap yang terlalu fokus dengan sekecil-kecil dalam suatu kerja akan melambatkan perjalanan kerja. Memanglah dia bagus, tapi ia juga akan melambatkan kerja dan membantukan perjalanan suatu kerja tersebut. Marilah kita tengok peluang dan juga ancaman. Okey, peluang saya ialah salah satunya. Pertama, bantuan kewangan daripada ibu bapa, beasiswa-beasiswa dan pinjaman-pinjaman untuk melanjutkan pembelajaran di Menara Gading. Yang kedua, saya mencipta akaun YouTube bagi menyebarkan ilmu-ilmu secara percuma, tak kira bangsa, negara, kaum, kaya raya atau miskin, semua boleh. Yang ketiga, kemahiran dalam multilingual iaitu petah bercakap dalam pelbagai bahasa seperti bukan sahaja bahasa Melayu, malah Inggeris, Jepun, Mandarin dan juga Arab. Dan yang terakhir, yang keempat, era pemodenan yang memerlukan saintis astronomi, geologi dan fizik untuk merentas planet Marikh. Sekarang ini Elon Musk telah mengatakan bahawa plan dia adalah untuk pergi ke Marikh. Jadi, itu telah membuka peluang pekerjaan bagi mencari researcher, kajian-kajian untuk pemindahan manusia di bumi ke Marikh. Dan yang terakhir, bidang space exploration yang semakin berkembang akan membuka peluang pekerjaan. Hal ini kerana space exploration sekarang ni adalah untuk mencari sumber-sumber yang kurang di bumi bagi mencari lebih banyak sumber di tempat lain. Contohnya mencari belian di planet belian. Okey. Ancaman-ancaman yang dapat di saya lah. Pertama, kos keseluruhan dari semua segi bagi astronomi ini sangat-sangat tinggi. Bukan sahaja pada belajar, malah kepada
pembinaan, malah kepada kajian dan lain-lain. Yang kedua, perspektif buruk masyarakat terhadap bidang space exploration. Bukan semua masyarakat sokong pemindahan bumi ke Marikh. Bukan semua masyarakat sokong dengan angkasa. Dan ada masyarakat masih percaya bumi itu lepek. Dan yang ketiga, banyak persaingan antara agensi-agensi angkasa. Kita tahu kita ada NASA, kita ada SpaceX oleh Elon Musk, dan juga kita ada Bezos, orang kaya raya agensi angkasa yang akan buat plan untuk masa hadapan dunia itu. Jikalau saya mau berjaya, saya perlu bersaing juga dengan diorang. Dan yang keempat, peluang untuk dipilih sebagai angkasawan negara sangat tipis. Hal ini kerana kebanyakan angkasawan telah ditapis sangat-sangat banyak. Hanya orang yang mencapai standard yang sangat-sangat tinggi hanya saja boleh menjadi dipilih sebagai angkasawan negara. Dan yang terakhir, kesihatan minda dan tubuh badan angkasawan perlulah mencapai standard. Hal ini kerana angkasawan perlu sangat-sangat kuat, sangat-sangat fit untuk naik ke ruang angkasa. Dan saya tengah masih bertunggu lumus untuk mencapai standard yang masih diperlukan oleh angkasawan. Baiklah, seperti yang gambar ini menunjukkan, ini adalah space exploration on Mars. Jadi, ada mesin di situ yang tengah masih mensiasat atau mengkaji di kawasan Marikh sebelum kita memulakan kajian kita ke Marikh. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih kerana menonton